Bismillahirrahmanirrahim. Sambung bacaan buku Gelombang Kebangkitan Asia karya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Siri yang pertama selepas siri pembukaan kemarin, kita akan membaca Prakata, buku terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, cetakan pertama 2024. Prakata. Buku ini cuba menghuraikan apa yang dikatakan sebagai gelombang kebangkitan atau Nahdah Asia, yang mendapat rangsangan daripada ketangkasan ekonomi yang mengimbangi dan mula mencabar dominasi ekonomi Barat. Tetapi sekiranya ketakjuban ekonomi Asia Timur, East Asian Economic Merit, kini dipersoalkan akibat krisis kewangan yang melanda Thailand pada akhir 90-an dahulu, dengan tempias hebat ke seluruh rantau Asia Tenggara. Apakah cita-cita Nahdah atau kebangkitan Asia masih boleh dijayakan? Perkara ini tidak terlepas daripada perhatian saya, iaitu Anwar Ibrahim, tak kala menyediakan naskah bahasa Melayu, The ASEAN Renaissance. Setelah diteliti kembali, jelas bahawa perkembangan terbaru ekonomi beberapa negara Asia Tenggara tidak sedikit pun menjelaskan pandangan pokok dalam buku ini. Perlu ditegaskan bahawa kami bukanlah pendukung pendapat berlakunya ketakjuban ekonomi di Asia Timur. Bahkan, saya tergolong antara pengkritik idea tersebut, dengan makna bahawa meskipun tampak jelas kejayaan negara-negara Asia Timur dalam beberapa aspek ekonomi, namun masih banyak yang perlu dilakukan. Dalam beberapa aspek, kelemahan struktur ekonomi tersebut memang nampak jelas. Misalnya, Asia Timur masih banyak bergantung kepada teknologi Barat, lemah dari sudut penyelidikan, dan belum cukup gigih membangunkan sumber daya manusia. Di tengah-tengah ketangkasan ekonomi berlaku kemiskinan dan ketidakadilan sosial yang menjolok mata. Oleh itu, Asia jangan terlena dibuai pujian dan jangan mengukur kejayaan ekonomi sekadar dengan angka dan petunjuk konvensional. Bahkan perkembangan terbaru meyakinkan saya akan peri pentingnya asas-asas, fundamentals, dalam pengurusan ekonomi. Ini jelas dalam bab ekonomi manusiawi. Walau bagaimanapun, kekuatan ekonomi Asia merupakan kenyataan yang tidak boleh disangkal. Masalah sementara yang dihadapi oleh Jepun, sedikit masa lalu dan kini oleh beberapa Asia Tenggara tidak boleh memadamkan hakikat bahawa ekonomi Asia keseluruhannya sedang bergerak tangkas. Kekuatan ekonomi ini mencetuskan gerakan kebudayaan yang kesannya akan begitu bermakna dalam pembinaan sebuah tamadun umat manusia. Percikan pemikiran yang terkandung dalam buku ini merupakan hasil renungan beberapa dekad saya terhadap idea dan peristiwa. Dan renungan ini dirangsang oleh pembacaan dan pertembungan dengan tokoh dari berbagai bidang dan aliran pemikiran. Saya memasuki alam dewasa tak kala rantau ini bergolak, menjalani transformasi sosial yang hebat. Idea dan peristiwa bertembung dan saling mempengaruhi. Ia adalah zaman kebangkitan kesedaran moral dan keagamaan dalam kalangan generasi muda. Dan kesedaran ini mendorong tumbuhnya gerakan pelajar yang berani untuk menentang kepura-puraan dan keruntuhan akhlak dalam masyarakat. Ia juga zaman kegelisahan politik
kekecewaan terhadap pembangunan yang tidak seimbang, merebaknya faham radikal, rasuah dan ketidakstabilan serantau akibat campur tangan Amerika Syarikat di Vietnam. Penulis, iaitu saya, Anwar Ibrahim, sebagai anak muda terjun di tengah-tengah gelanggang pergulutan ini dengan keyakinan bahawa to be is to act. Kewujudan manusia ditarifkan oleh tindakannya. Tetapi saya juga insaf bahawa tradisi-tradisi agung umat manusia, lebih-lebih lagi Islam, juga menegaskan bahawa to be is to know. Kewujudan manusia ditarifkan oleh usaha menyelami hakikat yang kekal dan yang berubah. Tanpa ilmu, tindakan itu sendiri boleh menyimpang. Ilmu juga menyemai sifat tawaduk dan memupuk kita sentiasa bersifat terbuka dan mendengar pandangan orang lain. Ilmu dan amal. Penulis diasuh dari kecil untuk mensepadukannya. Ilmu itu sendiri mengasyikkan, meluaskan ufuk pemikiran. Tetapi ilmu tanpa amal, laksana pohon tidak berbuah. Kehidupan aktivis membawa pelbagai beban tanggungjawab bagi saya merasakan hidupnya diperkaya oleh berbagai gerak tingkah yang dilaluinya itu. Dan jalan hidup pilihan ini telah membawa berbagai cabaran yang penuh tanggungjawab kemasyarakatan dan pemerintahan. InsyaAllah saya akan terus terlibat dengan sepenuhnya untuk menjayakan cita-cita kehidupan yang lebih tinggi. Buku ini merupakan usaha kecil untuk menjelaskan cita-cita saya tersebut. Saya dilahirkan dan dibesarkan dalam persekitaran desa yang tebal dengan semangat keagamaan, adat dan kebiasaan Melayu. Pengalaman ini memberikan saya akar budaya yang teguh. Namun semangat kebudayaan ini tidak menghalang saya untuk menjalin persahabatan erat dengan rakan-rakan daripada bangsa, agama dan kebudayaan yang berlainan. Jamak budaya merupakan salah satu tema penting dalam buku ini. Dan saya bertuah kerana sejak kecil telah terdedah dari segi pergaulan dan pemikiran terhadap kenyataan kepelbagaian. Saya masih ingat tak kala masih kecil, membaca dengan gairah novel dan buku-buku tentang Islam, sejarah dan kebudayaan Asia. Paling segar dalam ingatan ialah keseronokan membaca pemikiran filosof Cina Meng Tzu yang terdapat dalam perpustakaan kecil milik ayah saya di rumah. Pengalaman di Kolej Melayu Kuala Kangsar amat bermanfaat sekali. Dengan tradisi mantap dan disiplin ketat, saya mula mendapat pendedahan dengan kesusastraan Inggeris, sejarah dan pemikiran tamadun barat. Buku ini lebih daripada sekadar terjemahan edisi Inggeris kerana terjemahan mempunyai masalah sendiri. Apa yang sebenarnya berlaku ialah idea yang terdapat dalam edisi Inggeris diolah dan diucapkan semula dalam bahasa Melayu dengan memberikan pertimbangan terhadap gaya dan peribadi bahasa tersebut dan juga psikologi serta kebiasaan mental khalayak yang menjadi sasaran. Khalayak yang berbeza juga memerlukan beberapa idea diperkembangkan dan diperjelaskan untuk mengelak kekeliruan dan salah faham. Sebahagian besar daripada pemikiran yang dimajukan dalam buku ini merupakan penulisan semula dan pengembangan ucapan-ucapan saya, iaitu bab Timur dan Barat berasal daripada syarahan di Universiti Georgetown, Washington DC pada Oktober 1994. Kehadiran sarjana Islam dan Kristian memberi peluang kepada saya untuk buat pertama kali mengemukakan konsep dialog peradaban. Idea ini kemudiannya diulangi dan diperluaskan dalam ucapan di seminar antarabangsa Dialog Peradaban antara Islam dan Konfusianisme di Kuala Lumpur pada tahun 1995 dan syarahan di Ateneo di Manila University di Manila, Filipina bulan Mei tahun 1996. Konsep masyarakat madani dan demokrasi, tema ucapan di Bangkok
pada September 1994 dan syarahan di Johns Hopkins University, Washington DC pada Oktober 1995 kini diadun dalam satu rencana demokrasi dan masyarakat madani yang juga menghuraikan beberapa persoalan bersangkutan akhlak dan ekonomi manusiawi, sebahagian besarnya berdasarkan ucapan di Royal Institute of International Affairs di Chatham House, London pada Julai 1996 dan beberapa ucapan belanjawan di Dewan Rakyat. Islam di Asia Tenggara berasal daripada rencana yang diterbitkan dalam majalah Time keluaran 23 September 1996. Tetapi dalam edisi ini, bab tersebut telah mengalami begitu banyak perubahan. Dan tambahan penting justru kerana saya memikirkan perlunya menjelaskan beberapa persoalan pokok dalam pemikiran umat Islam serantau. Sementara bab akhir, Asia di masa depan pula berasal daripada rencana saya atas permintaan pengarang majalah Far Eastern Economic Review untuk keluaran Oktober 1996 sempena 50 tahun majalah tersebut. Sebahagian pemikiran yang terdapat di sana sini dalam buku ini juga berasal daripada beberapa ucapan saya yang pernah disiarkan dalam penerbitan seperti International Herald Tribune dan Wall Street Journal. Esei pembukaan Nahdhah Asia tidak berasal daripada ucapan atau tulisan tertentu. Ia merupakan tema pokok buku ini yang juga menjadi inti kepada renungan saya terhadap masa depan Asia. Tema ini diulangi daripada beberapa ucapan dalam berbagai acara rasmi dan sebahagiannya dilaporkan dalam media tempatan dan mendasari setiap bab dalam buku ini. Saya berhutang budi kepada Dr. Mahathir Mohamad kerana bimbingan yang tidak ternilai, terutama dalam pentadbiran dan politik. Buku ini tidak mungkin tertulis kalau beliau tidak berlapang dada dan tidak memberikan saya kebebasan untuk mengucapkan apa yang saya yakini. Saya juga menghargai rakan-rakan yang membantu menyiapkan buku ini, menterjemahkan dan menulis semula dalam bahasa Melayu. Akhir sekali, saya tidak boleh melupakan Azizah, isteri saya, teman saya dan rakan hidup saya, ibu kepada anak-anak kami. Mereka menjadikan hidup saya ini kaya dan bermakna. Kasih sayang dan simpati mereka merupakan nikmat dan kekayaan kurniaan Allah SWT yang menguasai seluruh alam. Kuala Lumpur, Jamadil Awal 1418 bersamaan dengan September 1997. Anwar Ibrahim. Sekian untuk kali ini, kita akan berjumpa di lain masa dan tempat. Terima kasih.